Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar warga Kasar yang saya kasih sekalian? Semoga semua sihat ceria dan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan kita menjaga bukan saja tanggungjawab kita, bahkan nama baik kementerian kita, insya-Allah. Pagi ini saya akan bicarakan soal yang berkait dengan ekosistem kehidupan alam sekitar kita, di mana soal keseimbangan yang seringkali kita bicarakan bagaimana perlunya adanya keseimbangan dalam setiap penciptaan kita. Bila Allah Ta'ala menciptakan alam yang indah ni, dia susun, dia buat dengan penuh keseimbangan. Ya. Jadi kalau kita bicarakan dalam ayat yang biasa kita baca dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kayu keduanya tunduk, yakni sujud kepada Allah Ta'ala, yakni patuh kepada apa yang telah dicipta oleh Allah, yang kita sebut sebagai nature, ya, patuh dengan apa yang telah Allah Ta'ala jadikan dia. Dan langit telah ditinggikan. Kita tengok langit, Allah sebut, ya, rafa'aha, kita nampak langit tu tinggi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan dia ciptakan keseimbangan. Ya, bukan saja Allah Ta'ala letakkan cakrawala, bintang, matahari, bulan, semua tu. Wadu al-mizan, semua ciptaan itu dicipta dengan penuh perimbangan. Ya. Kemudian, agar kamu jangan merosakkan perseimbangan tersebut. Allah tatghaw fil mizan. Jangan rosakkan perimbangan tersebut. Ya. Bila kita bicarakan soal perlunya, ya, diwujudkan suatu keseimbangan, ya, alam ini Allah Ta'ala buat dengan penuh perimbangan. Tuan-tuan sekalian, ya, pada kejadian manusia, bulu kening kiri dan kanan, bukan saja kedudukannya, tapi jumlahnya Allah Ta'ala buat dengan susunan yang betul. Panjang kaki tangan kita, jari kita dan sebagainya, termasuk bentuk muka kita, dengan semua kejadian-kejadian itu ada perimbangan. Bahkan kalau kita tengok dalam penciptaan gunung ganang, bukit bukau, ada fungsi masing-masing. Dalam Quran Allah tak sebut, Allah jadikan bukit ini sebagai mengimbang, ya, sebagai paku, ya, supaya bukit tadi, bumi ini tidak dapat seimbang. Ya, sebab itu ada tempat yang ditinggikan, ada tempat direndahkan, ada tempat yang dilatarkan. Ya, tetapi bila perimbangan itu diganggu, ya, yang kita bicarakan soal bila mana sistem hidup ni, sistem diganggu, manusia dengan ketamakan dia, tak cukup tanah yang ada, akhirnya bukit tu ditarah, kemudian ditutup, kemudian tempat nak gali dia pun gali, ya, maka Allah pesan, Allah tatghaw fil mizan, jangan ganggu perimbangan tersebut. Bila keseimbangan dah tak ada, kita tengok akan berlaku, dunia akan mula berubah, cuaca tak menentu, ya, kemudian kepanasan global akan meningkat, parah laut nanti akan meningkat, hakisan pantai lebih teruk, ya, sungai-sungai dah tercemar, ya, bukit gunung ganang yang sepatutnya menjadi pemacak tu akhirnya dibuang. Kita boleh bayangkan kalau kita paku, ya, kita kerak kepala paku tu, maka keseimbangan tak ada. Dan sekarang ni perimbangan dah tak ada. Ketamakan manusia ni menyebabkan dia rakus. Ya, jadi Allah pesan, Allah tatghaw fil mizan, jangan rosakkan perimbangan tersebut. Ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah perimbangan itu dengan penuh keadilan dan jangan kamu mengurangkan keseimbangan tersebut. Jumlah lautan dengan jumlah daratan, keluasannya ada kepentingan dalam kehidupan manusia. Demikian juga pokok. Pokok Allah Ta'ala buat tak sama. Pokok tepi sungai lain, ya, bentuknya. Pokok di atas puncak gunung lain bentuknya. Pokok yang ada tepi lembah lain. Pokok ada di puncak bukit lain. Maka setiap tempat yang Allah Ta'ala aturkan pokok-pokok ini pun ialah untuk keseimbangan ekosistem alam ini. Bila sistem diganggu, manusia kadang-kadang kerana nak cepat. Kalau boleh ayam tu hari ni ternak, minggu depan boleh sembelih. Ya, bagi makan. Ya, dulu mungkin 6 bulan, sekarang tak. Sekarang ni 40 hari boleh makan. Kalau boleh 12 hari boleh makan. Ya, jadi
Bila kita ubah sistem hidup, menyebabkan kita boleh dapat apa kita nak, tapi kalau kita mendapat benda yang kita nak dengan cara yang tak normal, dia akan jadi benda lain, dia akan terganggu sistem tersebut. Jadi minda kita kena set bahawa dalam hidup kita ni perlunya kita ada keseimbangan. Sama juga, ada orang tanya saya, dia kata kenapa, dia kata mak saya ni anak-anak tak takut. Saya kata mak kuat beletih tak? Oh, memanglah nombor 1 lah. Di Malaysia mungkin nombor 3 kata dia. Mak saya memang kuat beletih. Saya kata, minta maaf ibu-ibu, beletih ni dia, kenapa anak tak takut? Sebab tiap-tiap hari. Marah ni, kalau tiap-tiap hari kita marah, dia hilang kekuatan. Marah ni dia berkesan sekali-sekala. Sekali-sekala. Tiap-tiap hari marah, dah tak ada kesan. Sama beletih. Tiap-tiap hari beletih. Celik mata, buka mulut. Kalau dia senyap tu, tidur lah tu. Jadi akhir anak tanya, mak hari ni tak beletih? Jadi leteran itu tak ada kesan pasal apa? Tiap-tiap hari. Sama juga kalau kita nak marah, jangan tiap-tiap hari, sekali-sekala, bila perlu saja. Dalam kes ni ada waktu kita harus hargai. Hargailah sahabat kita yang tolong kita. Terima kasih banyak. Kamu mempercepat proses. Terima kasih banyak. Kita hargai. Kita suka orang buat pada kita, kita buat begitu. InsyaAllah kita akan rasa ketenangan jiwa, kedamaian, keseronokan dalam bekerja. Macam contohlah, kalau kita beli barang, kita beli harga, katalah harga RM5, kita tawar RM4. Tokai kata tak boleh RM4. Kita pun nak juga RM4, kita pasal-pasal dia bagi. Dia bagi, kita bayar RM4. Tapi tokai kata tak apalah, ambil baliklah duit. Free. Tak payah bayarlah, free. Seronok tak? Sepatut seronok lah. Asal daripada beli, tokai bagi free. Tapi dia bagi free tu bukan dia bagi redha. Dia bagi kerana dia kecewa, dia frust. Dia kata dah tak boleh jual RM4, tak boleh. Kita ambil juga harga RM4, padahal dia memang tak boleh. Akhirnya kata tak apa, ambil lah. Ambil free lah. Maksudnya, kita dapat tapi jiwa kita tak tenang. Kita dapat tapi kita tahu tokai tu bukan nak bagi, bukan ikhlas. Maka demikian juga dalam hidup kita sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam gerak kerja kita di kementerian, di pejabat, kita diamanahkan. Kementerian alam sekitar ini memang kita focal point lah kepada isu-isu alam sekitar. Banyak dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun banyak agensi yang kementerian lain yang cukup terlibat, tapi yang nak monitornya ialah di kementerian kita. Maka oleh kerana itu, bila kilang industri keluar pencemaran, maka kita bertanggungjawab. Memastikan bahawa kilang tu jangan buat pencemaran, sungai kita jangan tercemar, udara kita jangan tercemar, bunyi jangan cemar. Jadi kita terpaksa menjaga benda macam ni. Berarti apa dia? Tidak lain tidak bukan nak mengembalikan keseimbangan supaya alam itu boleh hidup dengan baik, manusia boleh hidup dengan harmoni. Bila kita hidup dengan harmoni, dengan ketenangan, semua benda kita akan rasa seronok, bahagia. InsyaAllah mudah-mudahan ayat begini menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala, bahawa segala-gala apa yang kita susun hari ini ialah berdasarkan apa yang telah Allah Ta'ala bentukkan, Allah Ta'ala susun dalam Al-Quran Al-Karim. 1400 tahun dulu telah pun digaris pandukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti apa yang telah diaturkan oleh Allah. Terima kasih banyak. Hingga kita jumpa semula pada akan datang, insya-Allah. Selamat menjalankan tugas seharian dengan ceria, harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.